Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya, Madam Nur Husna binti Abdul Malik. Nama saya Nurul Ainabila binti Helmi, nombor metrik 02121607014001. Saya sedang mengikuti kursus Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak di OUM Suruhanjaya Pulau Pinang pada semester yang ke-7. Tujuan video ini adalah sebahagian daripada tugasan saya dalam soalan nombor 2 bagi kursus HTPS 1203 pengurusan tingkah laku kanak-kanak. Melalui tugasan ini dapat memberikan kesedaran tentang definisi membuli, faktor-faktornya dan cara bersama-sama menangani tingkah laku ini di persekitaran prasekolah. Membuli adalah tingkah laku agresif yang berulang di mana seseorang atau sekumpulan individu secara sengaja mengganggu, mengacam atau mendiskriminasi individu lain yang lebih lemah atau tidak berdaya. Buli juga ditakdirkan sebagai perbuatan mendera dan mempermainkan seseorang. Tindakan ini boleh mengambil pelbagai bentuk termasuk buli fizikal seperti memukul atau menolak, buli verbal seperti menghina atau mengejek dan buli cyber seperti menghantar mesej ancaman atau menyebarkan kabar angin dalam talian. Buli seringkali melibatkan ketidaksamaan kuasa di mana pelaku mengambil kesempatan terhadap mangsa dan boleh memberi kesan negatif yang mendalam terhadap kesejahteraan mental dan emosi mangsa. Objektif tugasan ini membincangkan bagaimana guru menangani tingkah laku membuli di prasekolah dan membantu memberi kesedaran tentang masalah buli di kalangan kanak-kanak. Jenis-jenis buli fizikal seperti kekerasan, memukul, menolak atau mencederakan seseorang secara fizikal. Buli lisan seperti kata-kata yang menyakitkan, menghina, mengejek atau mengugut mangsa. Ini boleh termasuk nama panggilan yang merendahkan. Buli sosial seperti menyebarkan kabar angin, mengecualikan mangsa dari kumpulan atau mengasingkannya. Buli cyber seperti media sosial, mesej, teks atau forum. Ini termasuk penyebaran fitnah, ancaman atau penghinaan secara digital. Buli emosi seperti mengawal, mengejek atau menghina seseorang secara psikologi yang boleh menjejaskan kesejahteraan mental mangsa. Buli seksual seperti tingkah laku yang tidak sesuai berkaitan dengan jantina termasuk gangguan seksual, komen lucah atau sentuhan yang tidak diingini. Buli etnik seperti melibatkan diskriminasi berdasarkan latar belakang, etnik, budaya atau agama termasuk mengejek tradisi atau kepercayaan seseorang. Buli isyarat seperti menunjuk penumbuk, goyang punggung, jeling mata atau mengangkat jari tengah. Mengenali tanda-tanda buli. Pertama, penarikan diri daripada interaksi sosial. Kedua, kecerahan yang tidak dapat dijelaskan atau kehilangan harta benda. Ketiga, perubahan dalam mood, tingkah laku, tidur atau selera makan. Keempat, mengelakkan situasi tertentu seperti enggan pergi ke sekolah. Faktor-faktor yang menyumbang kepada tingkah laku buli. Pertama, persekitaran keluarga. Kanak-kanak yang berasal daripada keluarga bermasalah sering terdedah kepada situasi yang mencetuskan tingkah laku agresif. Keluarga yang tidak stabil di mana terdapat konflik yang berterusan boleh menjejaskan cara kanak-kanak berinteraksi dengan rakan sebaya mereka. Contohnya, seorang kanak-kanak yang sering melihat ibu bapanya bergaduh atau menghina satu sama lain mungkin akan menginternalisasikan tingkah laku tersebut. Dia mungkin percaya bahawa agresif adalah cara yang sah untuk menyelesaikan konflik dan mengekspresikan kemarahan. Kedua, pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya memainkan peranan penting dalam pembentukan tingkah laku sosial kanak-kanak. Jika kanak-kanak berada dalam kumpulan yang menggalakkan buli, mereka mungkin berasa tertekan untuk mematuhi norma tersebut demi penerimaan. Contohnya, kanak-kanak yang ingin diterima masuk ke dalam kumpulan rakan sebaya yang agresif boleh terlibat dalam buli untuk mendapatkan status atau pengiktirafan dalam kumpulan itu. Ketiga, faktor peribadi. Kanak-kanak dengan rendahnya harga diri, ketidakpuasaan diri atau masalah emosi. Contohnya, merasa terasing di rumah atau tidak berpuas hati dengan diri sendiri mungkin membuli rakan-rakannya untuk menutupi perasaannya yang tidak selamat. Keempat, media dan teknologi. Paparan media yang menunjukkan tingkah laku buli dapat mempengaruhi cara kanak-kanak berinteraksi antara satu sama lain. Contohnya, kanak-kanak yang menonton filem atau permainan yang mengagungkan kekerasan dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Kelima, kekurangan pendidikan moral dan sosial seperti kurangnya pendidikan tentang empati, hormat menghormati dan cara berinteraksi yang baik. Contoh, di sekolah yang tidak mengutamakan pendidikan moral, kanak-kanak mungkin tidak memahami kesan perbuatan mereka terhadap orang lain dan tidak mempunyai kemahiran sosial yang baik. Keenam, stigma dan stereotip sosial. Stereotip berkaitan jantina, etnik atau latar belakang sosial dapat mengakibatkan kanak-kanak menjadi sasaran buli. Contohnya, seorang kanak-kanak yang berasal dari latar belakang yang berbeza atau memiliki
Minat yang unik mungkin dibuli oleh rakan-rakannya yang ingin mengekalkan keseragaman dalam kumpulan mereka. Buli boleh memberi kesan besar kepada mangsa dan pelaku. Kepada mangsa, peningkatan risiko kemurungan, kebimbangan kesukaran tidur, penurunan prestasi akademik dan dalam kes yang teruk, pemikiran untuk membunuh diri. Pelaku pula risiko yang lebih tinggi untuk masalah akademik dan tingkah laku ganas di kemudian hari. 6 kali berkemungkinan menjadi penjenayah pada usia 24 tahun. 60% daripada kanak-kanak yang dikenal pasti sebagai buli dalam darjah 6 hingga tingkatan 2 terlibat dengan penjenayah pada usia 24 tahun. Tindakan untuk mengatasi buli dalam persekitaran keluarga. Mendidik ibu bapa mengenai kesan buli dan bagaimana tingkah laku mereka boleh mempengaruhi anak-anak adalah langkah penting. Program seminar atau bengkel untuk ibu bapa boleh membantu mereka mengenal pasti tanda-tanda buli dan cara untuk mendidik anak-anak tentang empati dan pengurusan emosi. Contohnya, satu kajian oleh The National Bullying Prevention Center menunjukkan bahawa program pendidikan ibu bapa dapat mengurangkan insiden buli di sekolah apabila ibu bapa dilibatkan dalam dialog mengenai tingkah laku sosial anak-anak mereka. Selain itu, membangunkan hubungan keluarga yang positif, menggalakkan komunikasi terbuka dalam keluarga dapat membantu anak-anak merasa selamat untuk bincang tentang masalah yang mereka hadapi. Menciptakan persekitaran di mana anak-anak merasa didengar dan dihargai dapat mengurangkan kecenderungan mereka untuk terlibat dalam tingkah laku agresif. Contohnya, keluarga yang mengadakan malam keluarga secara berkala, di mana mereka berbincang tentang pengalaman harian dan perasaan masing-masing, menunjukkan pengurangan dalam tingkah laku buli di kalangan anak-anak mereka. Tindakan dalam pengaruh rakan sebaya, menggalakkan keterlibatan positif. Sekolah dan komuniti boleh menggalakkan aktiviti yang melibatkan kerjasama dan pengukuran hubungan positif antara rakan sebaya. Program mentor atau kegiatan sekolah yang memupuk kerjasama dan sokongan antara pelajar dapat membantu mengurangkan buli. Contoh, program peer mediation di sekolah di mana pelajar dilatih untuk membantu menyelesaikan konflik rakan sebaya telah terbukti mengurangkan kejadian kes buli dengan meminda empati dan kemahiran penyelesaian masalah. Selain itu, mempromosikan budaya anti-buli. Sekolah harus mengimplementasikan polisi yang jelas dan tegas terhadap buli serta mengadakan kempen kesedaran tentang buli. Ini termasuk pelibatan pelajar dalam mencipta poster, video atau kempen yang mempromosikan sikap tolak ansur dan empati. Contohnya, sekolah yang melaksanakan minggu anti-buli dengan pelbagai aktiviti seperti ceramah, pameran dan pertandingan seni yang membincangkan isu buli, menunjukkan peningkatan kesedaran dan perubahan sikap pelajar terhadap buli. Peranan guru menangani masalah buli. Guru harus bekerjasama dengan ibu bapa untuk menyelesaikan masalah buli, mengadakan pertemuan dengan ibu bapa untuk membincangkan tingkah laku anak mereka dan mencari penyelesaian bersama adalah penting. Contohnya, menghantar surat kepada ibu bapa mengenai kempen anti-buli yang dijalankan di sekolah dan menggalakkan mereka untuk berkomunikasi dengan anak-anak mengenai isu ini. Guru perlu mendidik pelajar tentang apa itu buli, jenis-jenis buli dan kesan-kesannya. Dengan memberikan maklumat yang jelas, pelajar dapat memahami pentingnya menghormati satu sama lain. Contohnya, mengadakan sesi penerangan dalam kelas tentang empati dan bagaimana buli boleh mempengaruhi mangsa secara emosional dan mental. Guru perlu sentiasa peka dan memantau interaksi di antara pelajar. Mengawasi tingkah laku mereka di dalam dan luar kelas dapat membantu mengenal pasti situasi buli sebelum ia menjadi masalah yang lebih besar. Contohnya, mengadakan sesi pemerhatian secara berkala di kawasan umum seperti kantin dan kawasan permainan. Apabila guru menyedari atau menerima laporan tentang buli, mereka perlu mengambil tindakan segera. Ini termasuk bercakap dengan pelajar yang terlibat dan mengadakan perbincangan dengan mereka untuk memahami situasi. Contohnya, mengadakan sesi perbincangan dengan pelajar yang terlibat untuk mendengarkan pandangan mereka dan memberi nasihat tentang cara menyelesaikan masalah. Memberikan sokongan kepada mangsa buli dan juga kepada pengganggu adalah penting. Guru boleh menyediakan kaunseling atau merujuk mereka kepada profesional yang berkelayakan untuk mendapatkan bantuan. Contohnya, mengadakan sesi kaunseling untuk mangsa bagi membantu mereka mengatasi trauma serta memberikan pengganggu peluang untuk memahami kesan tindakan mereka dan berubah. Keenam, menghubungkan pelaku buli dengan mentor yang boleh membimbing mereka. Contohnya, sesi perjumpaan dengan mentor. Pelaku buli dipasangkan dengan seorang mentor, guru atau pelajar senior yang dapat memberikan nasihat dan panduan tentang interaksi sosial yang positif. Ketujuh, guru harus mencipta persekitaran yang selamat dan menyokong di dalam kelas. Pelajar harus merasa bebas untuk melaporkan sebarang insiden buli tanpa takut akan akibatnya. Contohnya, mewujudkan kotak aduan di dalam kelas di mana pelajar boleh melaporkan buli secara anonim. Ke-8, guru perlu melibatkan diri dalam pelaksanaan dan penguatkuasaan polisi anti-buli di sekolah.
Ini termasuk menjelaskan kepada pelajar tentang akibat yang mungkin mereka hadapi jika terlibat dalam buli. Contohnya, menyusun panduan tingkah laku yang jelas dan memastikan pelajar memahami bahawa buli tidak akan diterima dan ada tindakan disiplin yang akan diambil. Kesembilan, mengintegrasikan kegiatan yang membina empati dalam pengajaran seperti projek kumpulan dan aktiviti kemasyarakatan dapat membantu pelajar memahami pentingnya kerjasama dan saling menghormati. Contohnya, mengadakan projek sukarela yang melibatkan semua pelajar untuk memberi peluang kepada mereka berinteraksi secara positif dan membangun hubungan yang lebih baik. Kesimpulannya, buli merupakan tingkah laku agresif yang berulang melibatkan gangguan atau diskriminasi terhadap individu yang lebih lemah. Ia muncul dalam bentuk buli fizikal, verbal dan cyber seringkali disebabkan oleh ketidaksamaan kuasa. Kesan buli boleh merosakkan kesejahteraan mental dan emosi masa akan terbantut serta membentuk pola tingkah laku agresif dalam pelaku. Faktor penyumbang kepada buli termasuk persekitaran keluarga yang bermasalah dan pengaruh negatif rakan sebaya, di mana kanak-kanak yang terdedah kepada situasi ini mungkin menginternalisasikan tingkah laku agresif atau tertekan untuk menyesuaikan diri dengan norma kumpulan. Untuk mengatasi buli, tindakan perlu diambil di pelbagai peringkat. Dalam keluarga, pendidikan dan kesedaran tentang kesan buli dapat membantu ibu bapa membentuk tingkah laku positif anak-anak. Sementara komunikasi terbuka dapat mengurangkan kecenderungan untuk terlibat dalam buli. Di peringkat rakan sebaya, kegiatan yang memupuk kerjasama dan budaya anti-buli di sekolah sangat penting. Peranan guru juga sangat signifikan dalam menangi isu ini. Mereka perlu melibatkan ibu bapa, mendidik pelajar, membantah tingkah laku dan menyediakan sokongan yang diperlukan. Dengan usaha bersepadu dari keluarga, rakan sebaya dan institusi pendidikan, kita dapat mengurangkan dan mengatasi masalah buli dengan lebih berkesan. Itu saja dari saya, Nurul Ainabila binti Helmi. Sekian, terima kasih.